Assalamualaikum, saya Edi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kisah balan-balan si pemakan mayat harus telan ludah dan muntah jika mahu menjadi balan-balan. Apa yang hendak saya ceritakan ini berdasarkan pengalaman seorang kenalan. Kisah ini berlaku di Sabah sekitar tahun 1960-an dan diceritakan semula kepada saya pada pertengahan tahun 1999 oleh Sanusi Udin, orang yang menyaksikan sendiri kejadian itu. Cerita bermula seperti begini yang diceritakan kembali oleh Sanusi. Suatu petang sewaktu dia dan kawan-kawannya sedang berborak di sebuah kedai kopi di Kinabatangan, seorang kawan yang bernama Dasmin tiba-tiba menjadi resah, mata merah, air liur meleleh dan dia memandang sekeliling dengan pandangan yang liar dan berkata, "Aku minta diri dulu," kata Dasmin tiba-tiba dan terus bergegas pulang. Petang itu, Sanusi mendapat berita ada penduduk kampung meninggal dunia. Apa kaitan dengan Dasmin? Nanti saya akan beritahu Anda. Selang beberapa hari kemudian, kejadian seperti itu berlaku lagi dan seperti sebelum ini, tidak lama selepas Dasmin pulang, Sanusi mendapat berita seorang penduduk kampung meninggal dunia. Sanusi mula tertanya-tanya, kenapa Dasmin tidak semena-mena berubah sikap dan tergesa-gesa pulang apabila ada penduduk kampung yang mati. Setelah didesak, akhirnya Dasmin mengaku. Dia mengaku seperti ini, "Aku pulang untuk jadi balan-balan." Apa itu balan-balan? Di Semenanjung, balan-balan juga disebut sebagai penanggal, yaitu seorang yang boleh menanggalkan kepalanya lalu terbang ke tempat orang mati ataupun hendak bersalin dan menghisap darahnya. Apabila terbang, yang kelihatan adalah kepala isi perut si penanggal yang terang menyala bagaikan api. Ia dilakukan menggunakan ilmu hitam bagi tujuan mendapatkan kekuatan diri. Benarkah Dasmin menjadi balan-balan? Apabila soalan itu Sanusi ajukan, Dasmin menyelak kolar bajunya. Lalu ternampaklah garisan parut sepanjang di sekeliling pangkal lehernya. Bagi membuktikan pengakuannya itu, Dasmin pernah menanggalkan kepalanya dan terbang ke rumah Bapak Sanusi. Beberapa puluh kilometer dari situ, dia pulang menemui Sanusi tidak lama kemudian dan memberitahu secara terperinci keadaan bapaknya, rumahnya, dan keadaan sekitarnya. Apa yang diberitahu Dasmin itu memang tepat, sedangkan dia tidak pernah sekalipun pergi ke sana. Menurut Dasmin, balan-balan tidak akan dapat dilihat oleh mata kasar. Dalam keadaan halimunan itulah dia akan menukar mayat dengan batang pisang. Mayat itu kemudian dibawanya terbang ke tepi sungai lalu digoyang-goyangkan di dalam perahu bersama-sama dengan balan-balan yang lain. Kebanyakannya lelaki. Apabila digoyang-goyangkan, tubuh mayat itu akan berkecai dan dagingnya bertukar menjadi ikan, lalu dimakan oleh balan-balan berkenaan. Ilmu balan-balan diceritakan amat populer di kalangan salah satu suku kaum di Sabah. Ia diamalkan agar mereka menjadi kuat dan dikeruni lawan. Ilmu ini biasanya diwarisi daripada bapa ataupun datuk. Ia boleh juga dituntut melalui pomoh hitam. Tempoh menuntut adalah seminggu. Selain jampi mentera, kata Sanusi kepada saya, orang menuntut ilmu balan-balan dikehendaki menggali sebuah perigi sebesar pemeluk dan berendam di dalamnya selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, pomoh akan meludah dan muntah ke dalam mulut si penuntut ilmu tadi. Muntah dan ludahnya hendaklah ditelan tanpa
tinggal walaupun setitik. Bagaimana kita tahu adanya balan-balan? Kehadiran makhluk itu boleh diketahui dengan lintasan api dan berbunyi seperti ayam kuk 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 yang dikeluarkannya. Dinding di bawah atap rumah manusia balan-balan pula boleh dibuka bagi memudahkan keluar mencari mangsa. Sanusi juga menceritakan kepada saya, di kalangan satu lagi suku kaum di Sabah, hanya wanita saja yang akan menjadi balan-balan. Apabila ada wanita bersalin, balan-balan itu akan menghirup darah yang keluar. Ia merasuk bayi sehingga mati. Apabila dikebumikan, balan-balan akan menyelongkar kuburnya dan memakan mayat bayi berkenaan. Paling menakutkan ialah balan-balan keliawan. Untuk memiliki ilmu balan-balan keliawan, seseorang itu hendaklah membunuh anak sulungnya sendiri. Ada juga balan-balan yang boleh mengubah dirinya menjadi haiwan seperti anjing dan kucing. Bagaimanapun kata Sanusi, ilmu hitam itu sudah lama ditinggalkan. Dengan berkembangnya Islam di Sabah, suku kaum terlibat mula menyadari bahawa ianya perbuatan syirik dan berdosa besar. Apa yang saya ceritakan di atas berdasarkan kisah yang diceritakan sendiri oleh Sanusi kepada saya. Mungkin di tempat lain berbeza pula versinya, namun kisah balan-balan atau penanggal ini memang populer di zaman dahulu dan ramai yang pernah melihatnya. Adakah Anda juga pernah bertemu dengan balan-balan? Coba Anda ceritakan kepada saya dan kongsikan di komen. Jangan biarkan diri Anda diselubungi misteri. Yakin kepada Allah. Assalamualaikum.